Sebahagian daripada segelintir daripada parti-parti yang telah menang kursi, yang hari ini mereka sudah mula menunjukkan tarikh, menunjukkan tarikh seolah-olah tidak menghormati yang di-Pertuan Agong. Tidak, kalau kita lihat ini di media sosial semalam saya lihat mereka menyatakan pendirian bahawa apa kuasa Agong untuk kita nak dengar, apakah sebab Agong untuk kita nak tunggu. Jadi ini sebenarnya satu penghinaan ke atas kita punya raja-raja Melayu di perlembagaan kita. Kita balik kepada rukun negara kita yang di mana kedua ada kesetiaan kepada raja. Jadi sebab itu hari ini, bagaimana hari ini kita lihat bangsa asing yang tidak menghormati kita punya perlembagaan. Kalau itulah pemimpin yang kita tunggu-tunggu untuk menjadi pemerintah di negara kita, ini menjadi satu bala ataupun bahaya yang besar kepada negara kita. Sebab itu saya mohon kepada yang di-Pertuan Agong untuk benar-benar untuk membuat kajian berdasarkan rakyat. Kerana rakyat hari ini inginkan seorang pemimpin ataupun pembentukan kerajaan yang di mana masih berteraskan di perlembagaan. Maksudnya kita mohon kepada pentadbiran ini dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam. Bukan kerana kita resis, kita tidak pernah resis, kita tidak pernah berdiskriminasi dalam agama dan bangsa. Jangan salah faham, kerana perpaduan ini dibentuk sejak merdeka lagi. Kita memberi laluan kepada mana-mana bangsa, daripada bangsa Cina, India, Kadazan Ivan Furuk, kita tak boleh bekerjasama. Tapi yang kita menjadi kerisauan kepada kita adalah ideologi yang dibawa oleh sebahagian besar ni bangsa asing yang cuba memusnahkan perpaduan di kalangan antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Ini yang kita khawatir. Sebab itu hari ini kita sangat mohon, kami memohon sangat jasa daripada pihak istana untuk benar-benar melihat wave yang dibawa oleh rakyat. Kerana rakyat ini mahukan pembentukan satu kerajaan yang di mana berteraskan lagi, yang saya sebut sekali lagi, oleh perlembagaan kita. Jangan sehingga kita hilang, kita lihat apa yang berlaku tentang setelah mereka menang beberapa kursi, yang kita rasa mereka sudah mula menunjukkan sifat bongkak, sombong. Sebab itu saya sebagai aktivis, sahabat-sahabat saya, kita menyuarakan satu suara yang kalau hari ini tiada di kalangan parti untuk membuat satu penekanan, maka kami sebagai gabungan NGO Melayu Islam Malaysia dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat kita akan terus menjadi loudspeaker kepada masyarakat, kerana kita nak juga suara kita ni didengari dalam parlimen. Sebab selama ni suara kita ni macam tak sampai. Jadi sebab itu peranan kita yang dekat dengan masyarakat ini sangat jelas. Jadi sebab itu itulah saya punya pendirian dan juga rakan-rakan adalah mungkin saudara Ashraf mungkin nak tambah sikit. Okey. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kekan Yusof dan juga terima kasih juga semua rakan-rakan yang turut serta pada himpunan aman hari ini, khususnya Encik Tun dan juga ramai juga di sini adalah wakil-wakil dari NGO Pertubuhan Melayu Islam yang lain. Sebegitu tidak lupa juga ada dalam kalangan guru-guru silat yang turut berserta yang mewakili orang kata jalur pribumi itu sendiri. Yang mana hari ini kita berhimpun sebenarnya yang pertama sekali ingin tekankan untuk menambah daripada apa yang dikatakan oleh Kakanda Yusof Nazmi sebentar tadi. Kita nak nyatakan bahawa pertama sekali orang Melayu Islam tak pernah rasis. Betul. Kita tak pernah rasis, malah Islam sendiri dalam anjuran agamanya tidak sama sekali pernah mengajar hambanya orang-orang umat Islam ini menjadi seorang yang rasis, orang kata membenci kaum sebegitu agama yang lain. Maka kami di sini juga mengecam segala tindak tanduk ataupun perbuatan di media sosial ataupun di mana-mana pun yang menyebar mesej-mesej yang berbau rasisme dan juga perkauman. Itu adalah teras yang pertama. Yang kedua, namun dalam pada itu kita di sini ingin merafak sembah ke bawah Duli Yang Maha Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk kita menyatakan bahawa kami hadir
dalam soal orang kata mohon untuk perkenan yang di-Pertuan Agong agar mempertimbangkan mengangkat sejumlah suara kelompok yang membawa obor suara masyarakat dalam kalangan Melayu Bumiputera. Kerana apa? Kita tengok apa yang berlaku pada PRU 15 baru-baru ini secara jelas dan tuntas. Kita dapat lihat betapa orang-orang Melayu yang mana mereka sudah tak mahu dipandang hina. Selama ni orang Melayu dipandang hina, dicop sebagai orang yang bersekongkol dengan rasuah, dicop kononnya mengagungkan pemimpin itu dan ini dan sebagainya. Maka bila ada alternatif yang lain, suara telah terbukti orang Melayu akhirnya keluar daripada lingkaran yang mana menyatakan orang Melayu ini sanggup tunduk kepada perbuatan-perbuatan sedemikian. Akhirnya majoriti orang Melayu hakikatnya telah memilih sekumpulan kelompok yang mana yang membawa suara yang telah menepati komposisi suara orang-orang Melayu dalam parlimen itu sendiri, Melayu Bumiputera. Justru takkanlah suara jumlah orang-orang terbesar ini yang membawa suara obor masyarakat Melayu Bumiputera dijadikan pembangkang dalam tanah air kita. Ini adalah satu yang tak masuk akal. Ini adalah satu yang sebenarnya mampu menjejas keharmonian dalam tanah air. Kerana apa? Pengalaman dalam tempoh 22 bulan di bawah kepimpinan yang terdahulu, bila saya sebut 22 bulan itu rasanya ramai semua tahulah, faham-faham sendiri. Dalam 22 bulan kepimpinan suatu masa dahulu, kita tahu bahawa negara kita sekian lama dibangunkan atas konsosiasional, iaitu bagaimana kita punya elit politik, iaitu pemimpin Melayu, Cina dan juga India yang sanggup untuk orang kata berbincang dalam perkongsian kuasa. Tapi perkongsian kuasa itu kita faham bahawa dominasinya adalah atas komposisi kaum sendiri dalam tanah air kita. Apabila orang Melayu, kedudukan bangsa Melayu contohnya digugat dalam isu-isu yang terkait dengan contohnya, ini pengalaman sendiri yang lepas dan yang disebut oleh pemimpin-pemimpin yang dicop suatu masa sebagai pengkhianat. Kita tahu ada banyak isu-isu, antara yang terbesar adalah equity nasional, Equinas. Hak orang Melayu berani disentuh, berani diganggu gugat oleh kelompok-kelompok sebegini. Kita tak nak. Itu belum lagi cerita ISIS. Itu bukan lagi cerita-cerita yang telah menjejaskan keharmonian kaum. Dan ini perlu berhenti supaya kita nak diberikan mandat dan pemimpin-pemimpin Melayu untuk consolidate dan juga kita menjadi lambang contoh untuk membangunkan dan juga membantu membawa suara membela, termasuk bukan sahaja orang Melayu, sebegitu kaum-kaum lain. Maka justru daripada itu, izinkan saya untuk membaca memorandum yang mana telah diputuskan dan ada ketetapan daripada seluruh ayah NGO kepimpinan yang ada di sini. Merafak sembah memorandum gabungan NGO Melayu Islam Malaysia. Merafak sembah pertimbangan yang di-Pertuan Agong mengangkat Perdana Menteri dan kerajaan atas suara teras masyarakat Melayu Bumiputera. Daulat tuanku, patik sekalian, dari gabungan NGO Melayu Islam Malaysia merafak sembah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk memberi perkenan atas sembah permohonan kami selaku jelata untuk Tuanku atas kebijaksanaan yang tinggi menyelesaikan kemulut parlimen yang tergantung dan mengangkat seorang Perdana Menteri dari gabungan yang telah mendapat pungutan suara teramai, utamanya dalam kalangan masyarakat Melayu Bumiputera. Keputusan PRU 15 telah menjadi manifestasi kemahuan orang Melayu Bumiputera bagi mengangkat kepimpinan Melayu yang bersih dan stabil. Kerana itu, masyarakat Melayu Islam khususnya telah beralih kepada gabungan yang membawa aspirasi tersebut. Adalah diharapkan patik sekalian ini ke atas tuanku untuk tidak membiarkan secara suara pimpinan Melayu Islam dan Bumiputera menjadi minoriti di bawah kerajaan naungan tuanku. Kerajaan sewajarnya sudah dibentuk dan pembentukan ini perlulah disegerakan mengikut lunas perlembagaan persekutuan atas budi pertimbangan kebijaksanaan tuanku yang di-Pertuan Agong, kerana masa yang panjang diambil mampu menjejaskan kestabilan atas faktor sosio dan ekonomi masyarakat. Kami yang memohon sembah daulat tuanku, gabungan NGO Melayu Islam Malaysia. Daulat tuanku. Ada soalan? Gabungan ini menyokong mutasi ini.
kita menyokong sesiapa yang berteraskan kebenaran Melayu Islam yang tidak mempunyai agenda yang tersirat yang disebut oleh Ashraf Pemerintah tadi, lihat bagaimana 22 bulan mereka memerintah, bagaimana mereka menggodek di dalam Kementerian Pertahanan, di dalam aset-aset yang melibatkan orang Melayu Islam, bagaimana mereka menyekat fund ataupun fund yang sebenarnya dana yang harus digunakan kepada khusus pada pemerintah, dan bagaimana mereka untuk menghapuskan antaranya kalau kita lihat salah satu syarikat yang semua orang tahu, Teraju, satu GLC Teraju yang disekat untuk bantuan 2 bilion. Iaitu benda yang kita selimang. Jadi cuba bayangkan kalau hari ini mereka mendapat kuasa yang besar, sekiranya mereka menguasai dalam kabinet, mereka dapat jawatan Perdana Menteri pun mereka boleh ubah macam-macam. Jadi sebab itu kita mohon kepada Yang di-Pertuan Agong supaya dengan kebijaksanaan ini membuat kajian berdasarkan tentang keadaan negara kita, rakyat Malaysia, soal negara kita. Ada apa-apa lagi soalan? Okey, saya ada peraturan. Okey, ada. Memorandum ni dah hantar ke? Memorandum ni kita hari ini tak sempat hantar kerana kita difahamkan oleh pihak istana mereka tidak mahu menerima pada hari ini, dan kita insya-Allah pada keesokan hari kita akan cubalah. Tapi apapun kita ada wakil kita juga sebab untuk menyampaikan hasrat kita, dan sebenarnya bukan pihak istana tidak mahu menerima kita, tetapi hari ini adalah pihak istana lebih memberi fokus kepada 30 MP yang perlu untuk mereka bertemu. Itu menjadi tajuk utama lah pada insya-Allah. So berapa NGO hari ni? NGO hari ini saya rasa lebih kurang lebih 20 lebih NGO pertubuhan yang mereka menghantar wakil-wakil lah. Hantar wakil-wakil. Sebenarnya kita pun tidak datang pada hari ini untuk mengumpul terlalu ramai, kerana hasrat kita adalah lebih nak menyuarakan pilihan kita sebagai rakyat dan mewakili masyarakat itu saja. Dan kita bukan nak buat bising, tunjuk spanduk semua untuk letak kita dalam. Okey ya. Okey ya. Dah. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita kan saya nak habiskan dulu. Boleh ya. Ya. Dah. Jawatan Aktivis. Aktivis. Isu Azmi orang atas masuk tak kenal. Betul tak? Aktivis ya. Okey kena. Boleh jom. Okey. Okey. Jom masuk. Takbir. Masuk mai. Ramai. Ramai cepat. Ramai masuk. Nak gambar. Besar. Bolehlah saudara. Baru nampak. Kan depan ujung. Ya Allah, tuan mohon dengan rencana kami. Ya. Tuan di belakang, luar di sini. Belakang lagi. Okey. Alright. Right. Main satu. Takbir! Allah!